Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1442 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Sabtu 10 Julai 2021. Hakim-hakim syar'i dan para pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan dan Jabatan Mufti Kerajaan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan untuk meruqyah atau melihat anak bulan Zulhijjah 1442 Hijrah di Menara DST, bangunan Ibu Pejabat DST Lebuh Raya Tunku, daerah Brunei dan Muara, Bukit Agok Jerudong, daerah Brunei dan Muara, Tanjung Batu, Kampung Sabun, daerah Brunei dan Muara dan Bukit Lumut, daerah Belait, Bukit Ambuk, daerah Tutong. Sehubungan itu, pengumuman 1 Zulhijjah atau awal Zulhijjah 1442 Hijrah dan seterusnya penentuan Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Korban akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik-baik sahaja ruqyah pada petang Sabtu 10 Julai itu diperolehi. Kepengerusian negara Brunei Darussalam dalam ASEAN 2021 merupakan satu peluang terbaik ke arah mengukuhkan lagi hubungan Kanada dengan rantau ASEAN. Kanada juga menghargai negara Brunei Darussalam yang telah disytiharkan sebagai sebuah ekonomi utama. Pesuruh Jayatinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam berucap demikian bersempena Hari Kanada yang berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Puan Yang Terutama Janet Stovell seterusnya berkata, pelancaran rundingan-rundingan mengenai perjanjian perdagangan bebas Kanada-ASEAN memberikan manfaat besar dan ekonomi yang mampan kepada rantau ini, seterusnya akan membantu pemulihan ekonomi susulan pandemik. Turut disentuh persahabatan antara Kanada dan negara Brunei Darussalam yang berdasarkan saling menghormati. Hari Kanada disambut setiap 1 Julai dan diadakan dengan menyediakan sajian pancake tradisi Kanada untuk sarapan pagi. Antara yang hadir, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam masih kekal 261 kes jangkitan selepas tiada kes import baharu jangkitan COVID-19 hari ini. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Upacara pengibaran dan penaikan bendera negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 terus diadakan oleh pelbagai pihak. Pagi tadi, upacara pengibaran dan menaikkan bendera diadakan bagi mukim Kota Batu. Yang berhormat Awang Naim bin Haji Kamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menyerahkan bendera besar kepada belia Masjid Kampung Pelambaian. Sementara itu, di daerah Belait, Majlis Pengibaran dan Penaikan Bendera juga diadakan pagi tadi di Balai Raya Kampung Lumut, Mukim Liang. Yang berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menyerahkan bendera kepada Ahli Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Cawangan, daerah Belait. Dan Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam juga mengadakan upacara menaikkan bendera besar sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75. Acara ini disertai oleh 50 ahli persatuan berkenaan. Acara berlangsung petang kemarin di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri di Anggrek Desa.
Kumpulan Penasihat Belia DBNS dengan kerjasama Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU mengadakan sesi dialog bersama ahli-ahli belia dari komuniti kelainan upaya. Dialog antara lain membincangkan cabaran yang dihadapi oleh orang kelainan upaya serta berkongsi idea bagaimana untuk mengatasi cabaran tersebut. Acara diadakan petang tadi di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Hadir yang berhormat Dayang Karunisa binti Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Kumpulan Penasihat Belia DBNS. Sesi dialog bertujuan memperkenalkan dasar belia negara dan strategi 2020 hingga 2035 kepada belia berusia 15 hingga 35 tahun dengan berkeperluan khas serta menghimpunkan maklumat dan perspektif daripada mereka bagi pembangunan negara yang lebih inklusif. Selain itu, dialog bertujuan memperkenalkan program belia dan inisiatif bagi orang kelainan upaya. Sesi dialog disampaikan oleh agensi-agensi kerajaan antara yang menyertai sesi dialog Persatuan Orang Kurang Pendengaran OKP, Persatuan Kebangsaan Orang Kurang Penglihatan Brunei Darussalam BNAB, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Jamariam, Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca, Pusat Bahagia dan Persatuan PAPDA. Apa jadinya kalau tadi pakai Nokia 3? Okey, balik kepada soalan saya tadi. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam masih kekal 261 kes jangkitan selepas tiada kes import baharu jangkitan COVID-19 hari ini. Kementerian Kesihatan dalam serang akhbarnya memaklumkan 2 kes sembuh dicatat hari ini dengan 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 120 kes. 696 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 20,964 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Dan 588 jumlah sampel ujian dilaksanakan dalam tempoh 24 jam lalu dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020, 141,745 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Brunei Gas Carriers Sdn Bhd BGC melaksanakan strategi untuk memperluaskan dan mewujudkan hubungan rasmi dengan lebih banyak institusi pembelajaran dan latihan serantau bagi perkembangan pelaut tempatan serta membantu memupuk pembangunan industri maritim Brunei yang berterusan. Petang tadi, BGC Sdn Bhd menandatangani perjanjian persefahaman bersama Akademi Laut Malaysia (ALAM) yang diadakan secara maya. BGC berhasrat mempromosi dan memperluaskan kerjasama rasmi bersama ALAM dalam bidang pendidikan, penyelidikan dan program latihan yang mempunyai kepentingan bersama. Mewakili BGC, Pengiran Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, pengarah pengurusan BGC, manakala mewakili ALAM ditandatangani oleh Rafiq Khan Akbar, pengarah pengurusan dan ketua pegawai eksekutif akademi tersebut. Umat Islam wajib percaya akan adanya hari kiamat kerana hari kiamat merupakan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti akan berlaku, cuma kita tidak mengetahui bilakah hari kiamat itu akan terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui bila berlakunya hari kiamat itu. Hari kiamat merupakan antara 5 perkara gaib yang dirahsiakan waktu dan harinya berlaku oleh Allah Taala. Pada hari kiamat, seluruh umat manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihisap serta diadili dan akan menerima pembalasan yang setimpal berdasarkan amalan yang telah mereka lakukan semasa menjalani kehidupan di dunia tanpa sedikit pun ditambah ataupun dikurangi dari amal-amal perbuatan yang pernah mereka lakukan.
meskipun sebesar zarah pun akan tetap diadili oleh Allah. Perkara ini antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Percaya pada Hari Kiamat. Dalam khutbah juga menjelaskan tentang tanda-tanda Hari Kiamat. Kebanyakan tanda-tanda ataupun alamat-alamat kecil hari kiamat itu telah dan sedang berlaku di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, masa yang terasa pendek dan berlalu dengan begitu cepat sehingga terdapat segelintir daripada kita yang merasakan tidak mempunyai masa yang cukup untuk menguruskan keperluan dan kehidupan seharian. Sesungguhnya, tanda-tanda tentang menjelangnya hari kiamat itu merupakan satu hikmah yang paling besar kepada seluruh manusia. Ia merupakan tanbih ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru apakah yang perlu kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan dan persediaan menghadapinya? Tidak lain dan tidak bukan, kita hendaklah sentiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lalai dan leka dengan urusan hal ehwal duniawi. Berita gembira bagi pasangan yang akan mendirikan rumah tangga. Kini boleh mendapatkan maklumat dan perkhidmatan dengan adanya penganjuran Simply Sayang Wedding Fair The Wedding 2021 yang sedang berlangsung selama 3 hari di Tarindak di Seni, Bandar Seribu Kawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Nurhayana Janis binti Abdullah Lim, isteri Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran anjuran Simply Sayang Event Management bertujuan mempromosikan koleksi terbaru Simply Sayang Enterprise seperti pelamin dewan dan pelamin rumah. Semasa pameran ini juga menyediakan perkhidmatan perkahwinan tempatan yang lain. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini mulai 10 pagi hingga 10 malam. Persatuan Golf Brunei Darussalam BDGA hari ini menganjurkan kejohanan Golf BDGA Championship perlawanan selama 3 hari sehingga hari Ahad ini berlangsung di Royal Brunei Golf and Country Club RBGCC, Jerudong. Antara yang menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Hasil kutipan daripada perlawanan ini akan disumbangkan kepada Palestinian Humanitarian Funds. Penyampaian hadiah kepada para pemenang akan diadakan pada Ahad ini.